Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ayuni binti Abdul Nasir. Nombor metrik 054859. Saya ingin membentangkan tarekat pilihan saya iaitu tarekat Idrusiyah Syekh Al-Habib Muhammad Al-Idrus di Terengganu. Latar belakang Syekh Al-Habib Muhammad Al-Idrus. Nama penuh beliau ialah Muhammad bin Abdullah bin Ali Al-Idrus. Lahir pada 12 April 1973 bersamaan 10 Zulkaidah 1393 Hijrah. Beliau adalah pemimpin Islam dan pensyarah keturunan Yaman. Dia kini menjadi pensyarah di Darul Al-Mustafa di Tarim, Yaman. Selain itu, dia juga memegang jawatan penguasa Jabatan Dakwah, anggota bahagian fatwa dan penguasa pentadbiran di Darul Mustafa Tarim, Yaman. Sejarah Tarikat Idrusiyah. Sebagaimana yang diceritakan orang yang saya temu bual, Tarikat Idrusiyah ni salah satu daripada cabang Tarikat Ba'alawi yang mana dimasyhurkan oleh para habib di Hadramaut, Yaman. Tarikat ini diwariskan secara turun-temurun oleh salaf golongan Ahlul Bait Hadramaut sebagaimana berikut, iaitu daripada datuk diperturunkan kepada ayah, kemudian diperturunkan pula kepada anak-anak dan seterusnya kepada cucu-cicitnya. Demikian seterusnya cara penurunan tarikat ini sehingga masih berlangsung sehingga kini. Sehingga dengan jalan ini lahirlah pula tokoh-tokoh Ahlul Bait Hadrami yang terulung dan terunggul yang mencapai taraf menjadi mujtahid dan terselah ciri-ciri kewalian, antaranya ialah Al-Qutb Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, yang mana melalui beliaulah dinisbahkan kepada tarekat Idrusiyah yang saya kaji ini. Sesungguhnya yang membawa tarekat itu sampai ke Terengganu ialah daripada Syekh Al-Habib Muhammad Al-Idrus. Saya mengadakan temu bual bersama seorang ikhwan dalam tarekat Idrusiyah, yang mana saya telah menemu bual seorang ustaz bernama Ustaz Yusri bin Kasmidin selaku guru dan pembantu takbir Madrasah Darul Muhajirin di Terengganu dengan beberapa soalan, dan disertakan jawapannya. Antaranya ialah soalan pertama, matlamat menyertai tarekat. Tarekat bermaksud jalan atau dimaksudkan dengan cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan ada pun menggabungkan diri dengan kumpulan-kumpulan tarekat ni adalah sesuatu yang baik dengan panduan seorang guru atau syekh yang mengetahui satu tarekat. Iman Al-Ghazali dalam merumuskan tarekat dan tujuannya, antaranya kata beliau dalam Ihya Ulumuddin, tarekat ialah jalan atau cara yang mendahulukan mujahadah, menghapus sifat mazmumah, memutus segala hubung kait dengan makhluk dan menghadap dengan penuh himmah kepada Allah. Sejauh mana pencapaian natijahnya, maka Allah lah yang menguasai hati hambanya dan menanggung dalam memberi cahaya dalam cahaya-cahaya ilmu. Untuk soalan kedua, pandangan kepada orang yang tidak bertarekat. Jawapannya adalah setiap orang ada jalan atau kaedah yang digunakan untuk menzahirkan ketaatan kepada Allah dan menyempurnakan kehambaan kepada Allah. Setiap amalan yang boleh menyampaikan dia kepada keredaan Allah, maka itu adalah tarikat baginya. Tidak boleh memandang kepada hamba yang lain dengan pandangan penghinaan, kerana orang yang bertarikat adalah mereka yang bersih hatinya daripada sifat mazmumah. Baiklah, untuk soalan ketiga, amalan-amalan yang dilakukan di Madrasah Darul Muhajirin. Ada beberapa amalan zikir yang dibaca pada setiap hari dan bulanan. Zikir setiap hari dibaca secara bersendirian dengan mengulang-ulang, iaitu dengan cara tahlil, selawat, istighfar dan tasbih. Zikir bulanan dilakukan secara berjemaah. Zikir ada banyak jenis, merangkumi tasbih, tahmid, takbir, tahlil, baca Al-Quran dan sebagainya.
Namun yang menjadi intipati dari semua jenis-jenis zikir ini ialah ingat kepada Allah, iaitu zikrullah. Oleh itu dapat dikatakan bahawa zikir merangkumi dua perkara, iaitu sebutan zikir, iaitu zikir lisan, dan ingatan zikir hati terhadap Allah dan perkara yang berkaitan dengannya. Ingatan adalah hakikat zikir, manakala sebutan itu pula adalah laluan untuk mencapai ingatan tersebut. Tahap ingatan itu pula berbeza-beza sehingga ada yang mencapai tahap lupa kepada sesuatu yang lain daripada apa yang dizikirkan. Dan inilah yang dikatakan hakikat sebenar zikir. Mengenai hakikat zikir ni, Al-Khalbadi menyatakan bahawa ia adalah melupakan sesuatu yang lain daripada apa yang dizikirkan dalam zikir tersebut. Dalam hal ini, Al-Khalbadi merujuk kepada firman Allah, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wazkur rabbaka idza nasit, yang bermaksud dan ingatlah akan Tuhanmu apabila engkau lupa. Untuk soalan seterusnya, pandangan yang mengatakan tarekat itu sesat. Ajaran sesat dalam tarekat ini biasanya menggunakan nama-nama tarekat yang masyhur. Melalui bentuk ini, guru-gurunya menggunakan cara bentuk amalan yang berbeza, iaitu diubah sesuai dengan yang asal. Cara yang tepat untuk memastikan sesuatu ajaran pemikiran, istiadat dan tindakan itu salah atau benar, sesat atau batin, sesuai dengan bercanggah dengan Islam ialah sejauh mana ianya bersesuaian dan serasi dengan Islam, sejauh mana ianya bertepatan dengan kehendak syariah dan mutabaqah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh itu, sebelum memasuki satu tarekat, perlulah berilmu dahulu supaya dapat kita bezakan yang mana betul dan mana yang salah. Semoga Allah melindungi kita daripada tergolong daripada kalangan orang yang kesesatan. Dan untuk kesimpulan atas apa yang saya kaji, dapatlah saya simpulkan bahawa tarekat ini mengajar kita untuk terus bermujahadah dan bersungguh-sungguh, terutamanya dalam menuntut ilmu untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Dengan kata lain, tarekat ini mencakup hubungan makhluk dengan Tuhan dan hubungan antara manusia. Di samping itu, hasil daripada perkongsian daripada pengamal tarekat itu sendiri membuka minda saya bahawa semua tarekat yang diambil melalui silsilah yang sampai kepada Rasulullah SAW adalah sama sahaja kerana tujuannya satu je, untuk membawa seorang itu kepada Allah serta membersihkan hati dari sifat-sifat mazmumah. Cuma yang membezakan antara setiap tarekat adalah kaedah zikir dan amalan yang diamalkan. Oleh itu, Syekh berperanan besar dalam membimbing anak muridnya untuk memperbaiki kelemahan rohani dengan memberikan zikir-zikir tertentu mengikut kemampuan anak muridnya. Dari sini difahami bahawa tarekat secara mafhumnya adalah menghampirkan diri kepada Allah bagi mencapai keredaannya dan mentahqiqkan kebahagiaan di dunia mahupun di akhirat. Seperti yang dimaktubkan ada dalam buku kajian ilmu tarekat yang mana mengatakan syariah seperti kapal, tarekat seperti lautan dan hakikat itu seperti mutiara. Sesiapa yang mahukan mutiara itu, ia mesti menaiki kapal, kemudian ia berlayar mengharungi lautan itu. Kemudian barulah ia sampai kepada mutiara tersebut. Sesiapa yang meninggalkan perjalanan ini, maka tidak akan sampai kepada mutiara itu. Akhir sekali, jelas menunjukkan sesungguhnya terdapat banyak kebaikan dalam menyertai tarekat yang mana mengajar kita untuk membersihkan hati atau rohani dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Tarekat itu memang wujud dalam agama Islam. Kerana istilah tarekat itu bukan hanya terdapat dalam Al-Quran dan hadis, tetapi ia sememangnya menjadi jalan kerohanian Islam
yang penting dan tidak boleh dipisahkan daripada hakikat Islam yang sebenar. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.